Ada yang tak sihat ni? Dini seorang ke? Ada lagi ke yang demam? Okey. Untuk hari ni, cikgu nak ajar topik dari bab 4 BCT, buku catatan pertama. Okey, sebenarnya latihan, ni buku tunai kita nak belajar buku tunai. Okey, sebelum ni minggu lepas cikgu dah bagi latihan. Cikgu dah share video dari YouTube dan juga buat latihan. Cikgu minta buat latihan dari buku teks bagi kelas 4 Zamrud. Okey, tapi setakat ni baru 2 orang je hantar. Baru 2 orang je hantar tugasan buku tunai 4 Zamrud. Okay, so mungkin cikgu anggap ramai yang tak faham lagi lah kot tengok pada video YouTube tu. So hari ni cikgu buat kelas. Cikgu harap ramai lah yang join dari kelas 4 Zamrud. 4 Nila memang belum belajar lagi, yang lagilah kena masuk. Okay. So sebelum cikgu masuk buku tunai, cikgu nak ulang sikit dulu. Okay, buku catatan pertama ada 3 jenis. Okay, ada 3 jenis buku catatan pertama iaitu journal. Yang pertama journal, yang kedua buku tunai, yang ketiga buku tunai runcit. Okay, journal, buku tunai runcit. Okay, sebelum kita cuti sekolah hari tu cikgu dah ajar, bukan, dah start cuti dah. Cikgu dah ajar journal sikit. Journal ada journal am dan journal khas. Okay, journal am dengan journal khas. Dan cikgu ajar journal khas dulu. Journal khas ada berapa, ingat tak? Siapa boleh jawab? Nak jawab dekat komen boleh, send message boleh, nak on mic boleh. Ada berapa jenis journal khas? Journal belian, jualan, Belian, jualan, ulangan belian, ulangan belian, ulangan jualan, ulangan jualan, penerimaan wang satu lagi. penerimaan tunai. Lepas tu Lagi tak satu, ingat. penerimaan tunai dengan pembayaran tunai. Okay, so ada berapa semua? Ada? 6. 6 kan? 6. Okay, ada 6 jenis journal khas. Cikgu ulang balik, journal belian, journal jualan, pulangan belian, pulangan jualan, journal penerimaan tunai, journal pembayaran tunai. Okay? Yang cikgu dah ajar 4 dulu. Journal belian, journal jualan, pulangan belian, pulangan jualan. Okay, ni. Boleh nampak tak? Nampak? Okay, journal khas. Ada 6. Journal belian, journal jualan, pulangan belian, pulangan jualan, journal penerimaan tunai dan journal pembayaran tunai. Okay, ingat lagi tak fungsi? Apa urusan yang kita record dalam journal belian? Siapa yang tak off mic Yang off mic tu keluar ni bunyi bising. Okay. Dah ke? Merekod belian inventory. Merecord Belian inventory. belian inventory secara inventory secara apa? Secara tunai. Secara kredit. Okay. Beli inventory Tunai ke? secara kredit. Bukan secara tunai. Secara hutang. Kita beli inventory ataupun barang niaga tapi kita tak bayar lagi. Okay, itu maknanya belian inventory secara kredit. Okay. Kita tulis kat sini. Beli inventory secara kredit. Okay, kredit. Okay, kita beli barang niaga secara hutang. Okay, kalau ada urus niaga yang kita beli inventory secara hutang, kita kena journal belian. Kalau journal jualan tu kan, journal jualan rekod apa? Kalau journal belian, rekod belian inventory secara kredit. Kalau journal jualan,
Rekod jualan inventory secara kredit. Jual, yes, betul. Merekod jualan inventory secara kredit. Okay. Merekod jualan, jual inventory secara kredit. Ini jualan. Jual inventory secara hutang. Kita dah bagi barang kepada pelanggan tapi pelanggan tak bayar. Okay, itu maksud jualan secara kredit. Okay, so kena record dalam jurnal jualan. Next, jurnal pulangan belian. Okay, tadi kita beli inventory. Tapi kita tak bayar ikut dalam jurnal belian. Okay, katakanlah ada barang yang kita beli tu tersalah jenama. Kita order brand lain tapi supplier tu hantar barang brand lain. Okay, so apa kita buat? Kita akan pulangkan balik kan? Kita pulangkan balik barang yang kita beli tadi kepada pembekal. So, itu namanya pulangan belian. Okay, kita perniagaan kita pulangkan barang kepada pembekal. So, kita kena record dalam jurnal pulangan belian. Okay, kita yang pulangkan barang kepada pembekal. Cikgu punya skrin terbalik tak tulisan? Ke betul? Dah betul lah. Betul Okay. Okay, so jurnal pulangan belian. Kita pulangkan barang kepada pembekal. Okay, itu pulangan belian. Okay. Dan lagi satu jurnal khas yang kita dah belajar, jurnal pulangan jualan. Tadi jual. Kita jual inventory secara kredit. Okay, kita jual barang kepada pelanggan tapi pelanggan tak bayar. Tapi beberapa hari kemudian, pelanggan tu pulangkan balik barang kepada kita. Okay, atas sebab mungkin macam tadi salah brand ataupun barang yang kita hantar tu dah rosak, tak boleh guna. So, dia pulangkan balik barang kepada kita. Okay, barang tu asalnya dah dijual tapi dipulangkan kepada kita. So, pulangan jualan. So, ni siapa yang pulang barang kepada siapa? Pembeli pulang barang. Pembeli. Yes, pelanggan kita kan? Okay, pelanggan kita. Pembeli pulangkan barang kepada kita. So, pulangan jualan. Okay, merekod pulangan barang oleh pelanggan. Okay, yang ni semua ingat kan? Cikgu dah ulang dah, harap fresh, dah refresh balik lah. Okay. So, format dia ingat tak? Jurnal khas ni semua format dia sama je. Ada berapa kolom? Berapa kolom jurnal khas? First, tarikh. Lepas tarikh. Putih. Lepas putih. Folio. Folio. Lepas folio. Nombor dokumen. Yes, nombor dokumen. Akhir sekali. Last sekali. Dokumen. Jumlah ataupun amount. Bukan nombor lepas nombor dokumen, jumlah ataupun amount berapa ringgit. Okay, so 5 kolom. Jumlah. Tarikh, putih, folio, nombor dokumen, jumlah RM berapa ringgit. Okay. Tu jurnal khas 4 dulu. Jurnal penerimaan tunai dengan jurnal pembayaran tunai cikgu akan ajar kemudian. Okay. So, hari ni punya topik. Buku tunai. Okay. Pernah dengar tak buku tunai? Pernah. Nah. Okay, tunai dulu. Kita ada berapa jenis tunai? Perniagaan kita ada berapa jenis tunai? Tahu tak tunai tu apa? Tunai. Siapa boleh jawab? Tunai di Siapa nak jawab? Tunai di tangan dan tunai di bank. Mak cikgu tu kat tolong jawab tu. Tunai di tangan dan tunai di
Bank. 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 Okay. Tunai di tangan dan tunai di bank. Tunai di tangan ni kita punya cash money lah yang kita ada kat kedai. Okay, kita perniagaan kan. Okay, wang yang ada pada kita lah dalam kedai kita. Tunai di bank, wang dalam akaun bank. Okay. Ingat lagi tak klasifikasi tunai di tangan dengan tunai di bank? Klasifikasi. Aset, liability, equity, hasil belanja. Apa klasifikasi bagi tunai di tangan dan tunai di bank? Siapa boleh jawab klasifikasi tunai di tangan dan tunai di bank? Aset ke, liability ke, equity pemilik ke, hasil ke atau belanja? Siapa boleh jawab? Ada tak jawab? Aset kan? Aset semasa. Okey, aset semasa. Okey. Tengok ni. Apa fungsi buku tunai? Okey, boleh off dulu kan? Off mic dulu. Off mic. Okey. Buku tunai digunakan untuk merekod penerimaan dan pembayaran tunai atau cek. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Buku tunai digunakan untuk merekod penerimaan dan pembayaran tunai ataupun cek. Maksudnya kalau kita dapat duit, dapat duit tu tak kisah dalam bentuk cash ataupun cek ataupun kita bayar. Kita bayar menggunakan cash ataupun bayar guna cek. Okey, senang cakap, kita merekod wang masuk dan wang keluar. Okey, merekod wang masuk dan wang keluar. Okey, poin yang kedua, menggantikan jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai. Okey, tadi cikgu dah ulang balik kan, 6 jenis jurnal khas termasuk jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai. Okey, tapi kalau kita dah buat buku tunai, kita tak payah buat dah jurnal penerimaan dengan jurnal pembayaran. Okey, dia salah satu je. Kalau kita buat jurnal penerimaan dengan jurnal pembayaran, kita tak perlu buat buku tunai. Kalau kita buat buku tunai, kita tak perlu buat jurnal terima tunai dengan jurnal pembayaran tunai. Okey, yang ketiga, ada soalan ke? Tak ada. Tak ada, okey. Poin yang ketiga, cikgu nak susah baca sikit sebab dia terbalik kat skrin cikgu. Merupakan BCP, buku catatan pertama dan ledger. Buku tunai ni dia bukan saja BCP tetapi dia juga adalah ledger. Okey, ledger tu tak belajar lagi. Ledger ni account yang bentuk T, ada debit dan kredit. Okey, tu ledger, ada debit, ada kredit. So awak dah nampak clue sikit dah, buku tunai dia ada debit kredit Okey. Seterusnya apa tu? Mengurangkan catatan dalam ledger. Okey, sebab buku tunai ni sendiri adalah ledger. Jadi fungsi dia secara tak langsung dia dapat mengurangkan catatan dalam ledger. Okey, berbanding dengan kalau kita buat jurnal terima tunai dengan jurnal bayar tunai, kita kena postkan ke ledger pula. So ada banyak kerja, double kerja. Okey. Yang terakhir, mudah tahu baki tunai dan juga baki bank. Okey. Kalau kita buat jurnal terima tunai dengan jurnal bayar tunai, kita hanya boleh tahu berapa kita dapat, berapa kita bayar dari jurnal. Okey. Nak tahu berapa sebenarnya baki tunai kita pada satu-satu masa tu, kita kena buat ledger pula. Dah lah buat jurnal terima tunai, jurnal bayar tunai dan kena postkan ke ledger pula. Baru boleh tahu baki. Tapi kalau kita buat buku tunai, senang. Terima tunai, bayar tunai, semua ada satu tempat. Dan terus boleh dapatkan baki berapa kita ada duit kita pada akhir bulan ataupun akhir tahun. Okey, ada soalan tak buku tunai? Apa ada soalan? Jelas tak sekarang buku tunai? Last. Jelas. Okey, sekarang kita tengok
format. Okey, ni format buku tunai. Okey. Tajuk di tengah-tengah, tulis buku tunai. Okey, dan disebabkan buku tunai ni adalah ledger, maknanya dia ada debit dan kredit. So garis, kalau ledger maksudnya dia berbentuk T. So garis panjang, ni T besar. Garis di tengah. Okey. Garis melintang dan di tengah-tengah jadi bentuk T. Okey. So dia ada debit dan kredit. Okey, di sebelah kiri namanya debit. Short form dia DT, debit. Okey, sebelah kiri. Sebelah kanan kredit. Short form dia KT. Okey. Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Okey. So kita dah ada debit dan kredit. Okey, ada berapa kolom dalam buku tunai? Kita tengok sebelah debit dulu. Ni sebelah debit. Okey, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Satu side ada 6 kolom. Yang pertama tarikh. Okay, untuk merekod tarikh urus niaga. Kolom kedua bukti. Ketiga folio. Bukti tadi kita guna untuk kita rekod apa sebab wang masuk atau wang keluar. Kenapa? Wang masuk tu sebab apa? Wang keluar tu sebab apa? Itu bukti. Okey. Folio ni adalah halaman ataupun rujukan. Rujukan ledger, dalam ledger. Nanti bila kita dalam ledger nanti baru nampak lebih jelas lah. Okay. Kolom keempat. Off mic please. Dia info tak off mic cikgu, off mic awak Okay. Okay. Folio. Tadi ni dalam bab ledger nanti kita akan belajar lagi detail. Okay, next. Lepas folio adalah kolom discount diberi. Okay, discount diberi. Discount ada dua jenis kan? Discount diberi dengan discount diterima. Okay, tapi dekat sebelah debit ni discount diberi. Next kolom adalah tunai. Yang terakhir adalah bank. Okay, cik ulang, tarikh, butir, folio, diskaun diberi, tunai, bank. Okay, manakala di sebelah kredit, sama juga ada 6 kolom. Tarikh, butir, folio, sama macam tadi kan? Tarikh, butir, folio, diskaun, sebelah kredit, diskaun diterima. Okay, tadi sebelah kredit, diskaun diberi, di sebelah kredit, diskaun diterima. Next sama lagi lah. Tunai dan bank. Okay. So total tadi ada 6 kolom di sebelah debit, 6 kolom di sebelah kredit. So semuanya ada 12 kolom. Okay. Tadi cikgu cakap fungsi buku tunai adalah merekod wang masuk dan wang keluar. Okay. So disebabkan tunai ni adalah aset. Tunai adalah aset kepada perniagaan. Okay, ikut pada prinsip dia, prinsip catatan bergu, aset pertambahan dia kena rekod di sebelah debit. Okay, pertambahan aset direkod di sebelah debit. Maknanya, sebelah debit ni kita rekod wang masuk ke wang keluar? Orang masuk. Masuk. Wang masuk. Sebab bertambah kan? Aset bertambah. Tunai kita bertambah. Kita terima tunai. Okay. So, jika kita menerima tunai ataupun menerima cek, kita kena rekod di sebelah debit buku tunai. Okay, cikgu gunakan simbol tambah ataupun arrow naik lah. Okay. Menandakan aset kita bertambah. Okay. Kalau bertambah di sebelah debit, so sebelah kredit rekod apa? Kurang. Okay, maksudnya kita bayar. Kita bayar guna kita punya wang tunai ataupun kita bayar menggunakan cek. So, kena rekod di sebelah kredit. Boleh faham? Boleh. Boleh, okay? Wang masuk, dapat wang di sebelah debit.
Bayar wang, rekod sebelah kredit. Okey? Format boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. So kita nak tengok macam mana nak record sekarang. Semua ada buku teks? Ada. Ada. Okey, sekarang buka buku teks. Okey, cikgu akan buka soalan kat skrin. Okay, yang ada buku teks boleh buka buku teks. Buka surat 1, 2, 5. Buka surat 126. Okay. Buka buku teks, buka surat 126. Cikgu akan buka di sini. Untuk yang tak ada buku teks boleh tengok kat sini. Okay. Okay, buku surat 126. Latihan minda 4.4. Okay, boleh off mic dulu. Nanti cikgu tanya soalan ataupun ada soalan nak tanya baru on mic. Nampak tak soalan dekat skrin? Kecil. Nampak Nampak. Okay. Kita cuba soalan nombor 2 ni dulu. Nombor 1 tu soalan teori je. Okay, nombor 2. Soalan nombor 2, urus niaga berikut diambil daripada rekod perakaunan perniagaan Bajri. Okey, tahun 2016, bulan Ogos, 1 hari bulan. Okey, hari pertama bulan Ogos, dia bagi kita tunai di tangan 3,200, tunai di bank 15,700. Okey, maknanya ini adalah baki. Okey, baki pada awal bulan. Baki awal bulan sebenarnya adalah baki akhir bulan lepas. Okey, baki akhir bulan lepas. Bulan lepas maksudnya bulan berapa ni? Sekarang ni bulan Ogos kan? Bulan lepas maknanya bulan Julai. Betul. Okey. Maksudnya pada akhir bulan Julai, 31 Julai, baki wang kita tunai 3,200, dalam bank ada 15,700. Okey, so kita bawa baki dari akhir bulan Julai ke awal bulan Ogos. Okey, macam mana nak record dalam buku tunai? Okey, baki sebelah mana? Debit ke sebelah kredit? Baki belah debit. Debit kan? Okey, di sebelah debit. Sebab dia aset. Okey, aset. Baki awal di sebelah debit. Okey, sekejap saya tulis dulu. Hari 2016. Ogos. Okey. Okey, sebelah debit. 2016 Ogos 1. Okey, apa butir dia nak tulis? Sebab ni baki kan? Okey, sebab ini adalah baki. So, kita tulis. Ini adalah baki. Tunai di Butir tangan. dia tulis baki. Tiba. Okey, baki BB. Macam ni. Baki slash ataupun stroke B. Baki bawah-bawah. Maknanya baki yang kita bawa dari bulan lepas. Okey, baki BB. Okey. Cikgu dah tanya soalan. Katakanlah perniagaan ni baru ditubuhkan pada Ogos 1. Okey, baru ditubuhkan pada Ogos 1. Jadi, boleh tak kita tulis baki BB? Ada. Tak boleh. Kan sebab baki BB ni sebenarnya adalah baki akhir bulan lepas yang kita bawa ke bulan ini. Kalau pada tarikh ini dia baru tubuh, maknanya bulan lepas dia belum ada kan? Okey, bulan lepas perniagaan dia belum lagi berjalan. Maknanya bukan baki BB. Tapi kita tulis apa? Kalau baru tubuh kita bawa masuk apa? Modal. Yes, modal. Okey, kalau perniagaan baru tubuh, sini butir kena tulis modal. Okey. Okey. Kita tengok balik soalan tadi. Berapa baki tunai?
Baki Berapa baki tunai? 200. Baki tunai 3,200 kan? Tunai 3,200. Bank 15,700. Okay, so masuk ikut kolom amount dia. Diskaun tak ada kan? So tunai 3,200, bank 15,700. Okay, baki okay ke? Okay. 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 Bank. First bank, kita punya asset. Jadi, kalau kita punya bank tu overdraft macam mana? Sekali lagi tak overdraft bank? Itu overdraft bank. Overdraft bank maksudnya duit dalam bank kita dah jadi negatif. Betul. Dalam bank tak jadi negatif. Bukan tak ada duit kan? Kalau tak ada duit maksudnya kosong. Tapi sekarang ni duit kita dalam bank dah jadi negatif. Maknanya kita berhutang dengan bank. Okay, so kalau baki bank kita adalah overdraft, macam mana nak buat? Ada baki bank sini tak? Kalau dia overdraft? Tak ada. Tak ada kan? Tak ada, dia bukan duduk sebelah debit, tapi dia akan berada di sebelah kredit. Kredit. Dengan bracket sini bukan bracket dekat bank sini. Kena masuk di sebelah kredit, tulis tarikh yang sama, butir baki DD juga, tapi bank tulis dekat sini. Kalau dia overdraft. Okay? Okay. So first kali mesti masukkan baki awal ataupun modal. Okay, kemudian baru boleh kita record urus niaga. Okay, tengok pada usahakan. Okay, sebelah. Dia start pergi balik. Tengok soalan ya Allah silap. Okay, tengok soalan. Ni tadi. Ya. Kejap. Okay. Ogos 1 kita dah record tadi kan? Sekarang tengok Ogos 4. Beli barang niaga dengan cek 1860. Cikgu ulang, 4 Ogos beli barang niaga dengan cek 1860. Wang masuk, wang keluar tak? Beli barang, wang keluar. Kita beli barang guna cek. Maknanya kita bayar guna cek kan? Wang keluar. So nak record sebelah debit ke kredit? Debit. Beli wang masuk ke wang keluar? Wang keluar. Wang keluar. So record di sebelah Kredit. kredit. Okay, so sebelah kredit tarikh 4 Ogos kita tulis sebab ni urus niaga pertama sebelah kredit kena tulis balik tahun. 2016 Ogos 4. Okay, kenapa wang keluar? Kita bayar apa ni? Bayar barang niaga dengan cek. Kita beli barang niaga iaitu inventory kan? Okay, tapi kita tak boleh tulis inventory Inventory hanya untuk inventory awal dengan akhir. Macam ni, bila kita beli inventory, maknanya butir dia kita kena tulis belian. Okay, kalau beli inventory, akaun yang terlibat adalah belian. So, kena tulis butir belian. Okay, berapa ringgit? 1,860. 60. Okay, kita bayar guna tunai ke guna cek? Cek. Guna cek. Kalau guna cek, kolom tunai ke kolom bank? Bank. Bank. Okay, bagus. So, dalam kolom sebelah kredit, tulis 1860. Okay, cikgu tunjuk cikgu punya. Mana cikgu record. Okay, ni sebelah kredit kan, wang keluar sebab kita beli barang, kita bayar. So, berkurang. Ini sebab kita bayar. So, sebelah kredit, tulis tarikh 2016 Ogos 4.
Butir sebab beli inventory so kena tulis belian. Okay. So, kalau beli inventory juga belian. Kalau beli barang lain bukan belian Belian adalah untuk beli inventory. Okay. Column sebab kita bayar guna cek. Column bank. 18 kosong. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, sambung. Urusnya ke yang seterusnya. Okey. Present balik soalan. Lepas 4 Ogos. Lepas 4 Ogos, 7 Ogos. Terima cek daripada Razi. RM2,000. Terima cek. Ada tak penerimaan atau pembayaran tunai? Ada kan? Terima cek. Maksudnya kita dapat. Okay, kalau dapat record sebelah mana? Penerimaan. Sebelah debit atau kredit? Sebelah debit. Okay, kenapa? Debit. Kenapa kita dapat? Kita terima apa ni? Terima cek. So, column bank kan? Okay, column bank. Jumlah RM2,000. Kenapa kita dapat cek? Aku boleh terangkan. Terus niaga 7 hari bulan ni. Kenapa kita dapat cek? Kenapa Razi bagi cek kat kita? Kenapa Razi bagi cek kepada kita? Sebab dia hutang dengan dia. Sebab? Dia hutang. Sebab dia hutang. Bagus. Okey. Sebab sebelum ni dia ada hutang dengan kita. Okey. So pada Ogos 7 ni Razi bagi cek untuk bayar hutang. Okey. So sebenarnya Razi ni adalah kita punya akaun belum terima. ABT kita. Okey. So butir kita tulis apa? Dia tulis Tulis nama Razi. Okey. Sebab Razi bayar hutang kan? So kita kena tulis Razi. Okey, macam ni. Terima wang. Kita terima dari Razi. So bertambah rekod dia sebelah debit. 7 Ogos. Tulis tarikh je. Tak perlu tulis lagi Ogos dah. Tuhan. Razi. Okey, tulis Razi. Kemudian, sebab kita bayar meningkat, so di kolom bank tulis dia punya amount RM2,000. Boleh faham? Boleh. Okey, sambung. Selepas 7 hari bulan. Okey, selepas 7 hari bulan. Next urus niaga adalah sekejap dia baru masuk login. Okey. 10 hari bulan. Jualan tunai RM1,400. Jualan tunai RM1,400. Ada melibatkan tunai. So kena rekod buku tunai kan? Tunai bertambah tu berkurang? Bertambah sebab kita jual barang. Bila kita jual barang, dengan tunai. So tunai kita apa jadi? Bertambah betul. Okey, so tunai bertambah rekod sebelah debit ke kredit? Debit. Okey, so kita rekod di sebelah debit, tarikh 10 hari bulan. Tulis apa? Apa butir dia? Kenapa wang kita bertambah? Kenapa kita dapat tunai tu? Jualan. Jualan. Itu jual inventory. Kita tulis jualan. Jualan. Kolom tunai tu bank? Kolom tunai. Okay, so tunai 1400. Okay. Kita jual secara tunai, so dapat wang bertambah, rekod dia sebelah debit, tarikh 10 hari bulan. Wang bertambah sebab jualan, so tulis jualan. Dan kita dapat secara tunai. So kolom tunai 1400. Boleh? Okey, sambung. Urus niaga yang seterusnya,
bertarikh lepas 10 hari bulan 11. Ambilan tunai. Ambilan tunai 260. Apa jadi pada tunai? Bertambah ke berkurang? Berkurang, betul? Pemilik ambil. Okey, pemilik ambil tunai perniagaan. Maknanya tunai perniagaan akan berkurang. So, record di sebelah Bank. kredit. Okey, tarikh 11 hari bulan. Putih tu siapa? Tulis ambil. Ambilan. Okey, wang kita berkurang sebab ambilan. Dan kolom apa? Tunai ke bank? Kolom Bank ke tunai? Kolom Dia bank, ambil, kolom dia ambil apa tu? Bank. Dia ambil tunai kan? Kolom tunai lah. Tulis amount di kolom tunai. Ambilan tunai. Pemilik ambil tunai. Kita tunai berkurang. Kredit. Tarikh 11 hari bulan. Tulis ambilan. Boleh pak? tulis Okey. Seterusnya. Lepas 11 hari bulan. Okey, lepas 11 hari bulan. 14. Terima komisen secara tunai. Secara tunai. Kita terima. Debit ke kredit? debit. Debit. Kita dapat wang. Okey, so sebelah debit 14 hari bulan. Putih tulis apa? Terima komisen tu kata kerja. Terima komisen. Account komisen. Okey, tulis komisen ataupun komisen diterima. Nama account dia. Kita terima secara tunai ke cek? Tunai. Kita tulis amount di kolom tunai 820. Okay. Terima komisen, wang masuk. Dah debit 14 hari bulan, komisen diterima. Okey, kita terima secara tunai, so di kolom tunai lah tulis amount dia. Okey. Next. 16 hari bulan. 11 hari bulan apa dia nyuruh niaga? Kredit. Belum baca lah, susah lah nak tukar-tukar screen dan 16 hari bulan apa harus niaga kan? Coba. 400. Bayar cek. Okey, bayar so record di sebelah kredit. Berapa hari bulan? 16. Kredit 16 hari bulan. Kita bayar apa? 16 hari bulan. Kita bayar apa? Kita bayar cek. Bayar Cek dan terima diskaun bayar cek. jelas lah bayar cek untuk Bayar cek dan terima diskaun. Tengok juga ni, bayar cek kepada syarikat Zoa kan. Okey, bayar cek kepada syarikat Zoa 2,400. Maknanya ni kenapa kita keluarkan cek, kita buat apa? Hutang. Itu hutang. Kita bayar hutang. Okey, so bila kita keluarkan cek hutang, so di sebelah kredit. Okey, 16 hari bulan kita bayar hutang tu kena tulis dekat siapa kita bayar hutang tadi kan? Syarikat Zoa. Cikgu ada terima diskaun. Okey. Kita bayar tadi guna apa? Bayar guna cek kan? Guna bank. Guna cek. So kolom bank, berapa nilai cek yang kita keluarkan? 2,400. 2,400. So tulis dekat bank 2,400. Sama ayat dia cakap terima diskaun. Okey, terima diskaun 120. Okey, kita
So senang tadi kita tulis dekat bank 2,400 dan kita dapat diskaun. So dekat baris yang sama, pergi dekat kolom diskaun. Diskaun diterima kan? Kita dapat diskaun. Okay. Diskaun berapa ringgit? 120. 120. So tulis amount dekat dalam kolom diskaun diterima 120. Okay? Boleh? Boleh. Boleh. Okey, sambung. Lepas 16 hari bulan. Lepas 16 hari bulan, beli alat tulis pejabat tunai secara tunai RM30. Beli alat tulis secara tunai. So tunai apa jadi? Bertambah ke berkurang? Kurang. So sebab Kredit. kredit. Okey, berapa hari bulan? 21. 21. Okey, kita beli secara tunai. So kolom tunai RM30. Kenapa tunai kita berkurang? Kita beli apa? Alat tulis. Beli alat tulis. Tu nak tulis apa butir dia? Nyanyi pula. Ha. Tulis apa butir? Pembelian alat tulis. Alat tulis. Pembelian. Yes, alat tulis. Bukan belian Kenapa bukan belian? Sebab belian khas untuk apa? Bilang. Tiba. Belian untuk inventory. Inventory. Okay, kalau beli inventory baru belian. Kalau beli alat tulis, Kalau beli perabot. Okay, belian hanya untuk inventory sahaja. So sebab yang ni beli alat tulis. Okay. Alat tulis RM30. Okay, sambung. Lepas 21 hari bulan, 26 jualan tunai 700. Sama macam tadi dah ni. Jualan tunai 700. Wang masuk ke wang keluar kalau jual? Masuk. Wang masuk. So sebelah Masuk. Debit. debit. Okay, sebelah debit berapa hari bulan? 26. 26. Okay, tulis apa? Jualan. Okay, tak boleh tulis jualan, tulis jualan je. Okay. Tunai. Berapa ringgit tadi jualan? 200. 200. 700. 700. Di kolom tunai. Jualan, tunai 700. Okey. Sambung. Yang terakhir. Ni tengok dua betul Cikgu present lah sekejap. Okey, soalan akhir tu 31 hari bulan. Tunai daripada pejabat dibankkan RM950. Faham tak ni? Tunai daripada pejabat dari kedai dibankkan. So tunai kat kedai masukkan ke dalam bank. So nak ikut salah mana ni? Apa jadi pada tunai kita? Kurang. Tunai berkurang kan? Sebab tunai yang ada kat kedai dah masuk dalam bank. Tunai berkurang. Okey, tunai berkurang di sebelah Kredit. 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 Okey. Tengok sini. Sebab tunai tu dah dimasukkan ke dalam bank, so tunai berkurang kan? Okay, kita record di sebelah kredit. Yang ni nak senang tengok pada terus record kolom amount dekat mana. Okay, sebab tunai berkurang, so record dalam kolom tunai. Berapa kurang? 950. 950. 950. 95 ke 3? 95. 5. Okay, 950. Hari 31. Okay. Kolom tunai kan, tunai berkurang tadi 950. Kenapa tunai kita berkurang? Kita buat apa?
Banking. Di bank. Kita masuk dalam bank. So butir kat sini tulis bank. Okey. Kolom tunai sebab tunai yang berkurang. Okey, kenapa tunai berkurang? Sebab dimasukkan ke dalam bank. Tulis bank. Okey. Boleh bang? Boleh. Okey. Lepas tu bila wang tu dah dimasukkan ke dalam bank, apa jadi pula duit dalam bank kita? Bertambah. Bertambah. Bank pun ikut tunai juga. So bank bertambah sebelah mana? Ada Debit. Sebelah debit. Bank bertambah rekod di sebelah debit. Okey. Berapa bertambah? 950. 50 yang sama. Okey, bank kita bertambah 950. Siapa butir? Putih. Kalau tadi tunai kita berkurang sebab kita masukkan ke dalam bank. Sekarang ni bank kita bertambah sebab kita masukkan Tunai. Betul. So tulis butir tunai. Okey, so nampak urus niaga ni dua kali catat. Debit ada, kredit pun ada kan? Okay, so yang ni kita panggil kontra. Okey, kontra. Tunai masukkan ke dalam bank ataupun kita keluarkan wang dari bank. Kita pergi bank, kita keluarkan duit dari bank untuk dapatkan tunai. Itu pun kontra. So kalau kontra, dekat lajur folio, okey, di lajur folio kita tulis K untuk kontra. Di kedua-dua catatan. Okey, sebelah debit tadi K, sebelah kredit pun K kontra. Boleh? Boleh. Okey, habis dah urus niaga kan? Okey, dah habis catat urus niaga. Sekarang okey, tinggalkan at least dua, tengok mana lagi banyak urus niaga, tengok sebelah debit banyak kan? Tinggal sekurang-kurangnya 2 baris. Kita garis dari kolom diskaun sampai bank. Kedua-dua belah. Diskaun sampai bank, kedua-dua belah. Mesti selari. Okey, mesti satu row. Tak mau satu tinggi, satu rendah. Okey, tengok garis sekejap. Kesian aku angkit kau kalau dia. Okey, macam ni. Nampak cik garis? Dari kolom diskaun sampai bank. Sebelah debit. Okay, sebelah kredit pun sama. Mesti selari satu row. Okey. Lepas tu nak buat apa ni? Sekarang ni kita nak tutup nak imbangkan buku tunai. Okey, untuk imbangkan bagi kolom diskaun, sebab diskaun ni dua-dua diskaun yang berbeza kan? Sebelah debit ni diskaun diberi, sebelah kredit diskaun diterima. Okey, yang ni tak payah balance kan? Kita just bawa turun je amount yang ada. Diskaun diberi ada tak? Tak ada. Tak ada. So kalau tak ada, dash je. Okey, sebab tak ada diskaun diberi. Okey, tengok sebelah kredit pula diskaun. Ada diskaun diterima? Ada. Ada. So jumlah ada berapa? 120. 120 kan? Okey, tulis je 120. Okey, 120 diskaun diterima. Okey, settle kolom diskaun. Sekarang tunai pula. Okey, tunai sebelah debit. Maksudnya kita dapat tunai. Okey, ini kita dapat tunai. Sebelah kredit, ini tunai yang keluar. Okey, so kalau tengok tunai di sebelah debit dengan tunai di sebelah kredit, sebelah mana lagi banyak amount dia, lagi besar amount, jumlah dia? Dah tunai. Tunai sebelah debit ke sebelah kredit? debit. Sebelah debit lagi banyak tak? Jam boy, jam. Apa jam? Okey, sekarang kita jumlahkan sebelah debit. Okey. Kereta ada tak?
Cuba cuba kira setelah debit ni berapa total? Dah start dari baki lagi. Tambah ni. Tambah ke empat amount ni berapa jumlah? Tolong kira berapa? 6120. Berapa tadi sekali? 6120. 6120 betul? Betul. Okey, 6120. Thank you untuk yang kira, bagus. Okey, tunai 6120. Okey, sebab kita nak balance kan. Balance tu maksudnya apa? Sama Seimbang. Seimbang. Maksudnya kita nak bagi amount debit dengan amount kredit ni sama. Jadi tadi kita total sudah debit 6120. Tulis amount yang sama di sebelah kredit. 6120. Nampak tak dia tulis sama? Debit dengan kredit kan? Okey. So sebelah kredit ni betul ke jumlah dia dah 6120? Belum. Belum kan? So, kita nak samakan ni. Okey. So kita nak cari berapa lagi yang tak cukup supaya total bawah ni dapat 6120 juga. Macam mana nak cari? Yang tu tolak yang semua ni. Jumlah kat bawah ni 6120. Tolak semua yang kat atas ni. Perform. Tolong kira. 6120. Tolak 260. Tolak 30. Tolak 920. 4880. Bagi sekali. 4880. 4880 betul? 4880 betul Betul. Okey, ni apa maksud dia ni kelas? Apa benda ni 4880 ni? Baki di bank. Yes, baki duit kita. Bank ke tunai? Tunai. Tunai punya baki. Kalau tunai kan? Ini adalah baki pada akhir bulan Ogos. Betul? Ini jumlah yang kita dapat tadi. Ini yang kita bayar tunai. Maknanya ini adalah baki tunai pada akhir bulan Ogos. So kena tulis butir. Tulis apa butir dia? Baki. Baki akhir bulan kita tulis sebagai baki HB. Hantar bawah. Okey, baki HB. Hantar bawah. Boleh faham? Boleh. Okay, tarikh dia masih tarikh hujung bulan. Sebab Ogos, hujung bulan berapa hari bulan? Akhir bulan Ogos? 31. 21. Dah tulis 31. Bawah tak payah tulis pun tak apa. Okey. Nak tulis pun tak ada masalah, tak salah pun. Nak tulis balik 31 pun tak ada masalah. 31 hari bulan punya baki. Okey. So baki ini adalah baki hujung bulan Ogos. Okey, so baki hujung bulan Ogos akan jadi baki awal bulan September. Betul. Okey. So baki HB kita kena pindah jadi baki. Okey. So kita nak pindah kita mesti cross. Okey, mesti cross. Itu masuk sebelah debit. Okey. So kita pindah ke sebelah debit. September 1 baki BB. Okay. Tadi baki HB kan? Pindah pergi ke sebelah debit. September 1 baki BB kolom tunai. Okay, kolom tunai. Jangan salah kolom. Okay, masuk kolom tunai. Baki tadi 4880. Okay? Faham tak? Faham. Faham, okay. Last one, kolom bank. Cara yang sama nak balance kan. Okay, balance kan dengan cara yang sama macam kita balance kan kolom tunai tadi. Side mana besar? Debit atau Debit. Debit. Tambah semua. 15,700 tambah 2,000
tambah 950. Berapa jumlah? 159 Satu, 950. 159 950. Silap tu kot kira sekali. Ni tambah 2000 ni. Silap tu, silap. Tak perform ah. 159 lah cikgu. Betul lah. 159. Ni Salah 2000 tu. bukan 200. Satu 8 6 18. 18 650. 850. 650. 650. Weh, perform ah. Dulu. Ni Mak ni ramai-ramai nanti pergi bazar Ramadan. Bazar tak ada tahun ni, harap maklum. Bapak lakon. Betul lah cikgu tulis ni? Okey. Lepas tu buat apa? Lepas tu? Tulis amount yang sama di sebelah kredit. Tak balance kan? Okey, so kita tulis amount yang sama di sebelah kredit. 18650. Weh, riskan baru masuk. Kita yang setengah jam. Rizkan baru bangun, Rizkan. Okey. Okey, total. Ni tolak macam mana? Awal betul. Nanti hantar gambar Ego. 18650 tolak 1860 1860 tolak 2400. 14 390. 14 390. 3 9-0. 90. Okey. 14390. Okey, samalah baki HB tadi kan? Lepas tu buat apa? Sama. Lepas Lepas tu tu apa? kita tambah semua. Tambah mana? Ni kan baki HB. Baki HB kena buat apa? Apa boy? Kena pindah Tolak. jadi baki BB. Tak ada tolak dah, pindah sama je. Okey. Tulis balik dekat kolom bank bawah 14390. Kosong. Okey, baki HB pindah jadi baki BB, nampak? Okey? So dah siap. Maknanya ni pada akhir bulan Ogos baki tunai di tangan. Okey, baki tunai di tangan maksudnya baki tunai dekat kedai kita ada 4880. Baki dalam akaun bank kita ada 14390. Boleh faham? Boleh? Boleh. Okey. So yang ni soalan nombor 2 kita buat tadi kan? Tengok aku saya balik. Ni tadi kita bincang soalan nombor 2. Okey. Lepas ni bukan homework sekarang buat. Kita punya kelas sampai pukul 12. Okey, sekarang nombor 3 tu buat dalam buku. Boleh? Rizkan kata tak boleh. Rizkan dalam masuk lambat. Okey. Relax kan? So soalan nombor 3 buat dalam buku. Boleh? Boleh. Lepas buat, ambil gambar, hantar dekat Google Classroom. Hantar kat DC, okey? Banyak bunyi dah kawan. Faham tak? Ada soalan? Cikgu buka soalan. Siapa ada soalan buku tunai? Tak nampak. Nanti cikgu akan hantar gambar. Nanti cikgu akan hantar gambar. Okay. Okey? Lepas kali ni nanti buat soalan nombor 3. Ambil gambar jawapan awak, hantar dalam Google Classroom. Okey? Okay. So itu saja untuk hari ni. Minggu depan kita sambung. Okay, siapkan nombor 3 tu hantar hari ni juga.
Okey. Tak ada soalan Okay. Ada soalan? Okey, itu saja. Take care semua. Buat latihan Okey, Dini bye-bye. nama- Assalamualaikum. Ha? Salam. Ini ni. Bye nak uyun Jimmy lah. Okey, bye-bye. Bye Boleh, guys. Okey, bye.